Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya, Jovinelin Dijaiku sebagai moderator Anda pada pagi ini. Bersama saya juga terdapat 4 orang ahli panel jemputan yang akan membahaskan topik kita pada pagi ini, yaitu berkaitan dengan suatu isu yang amat membimbangkan pada masa kini, yaitu pencemaran. Pencemaran alam sudah mulai berlaku sejak kemajuan yang pesat yang melibatkan alam sekitar karena kebanyakan tempat alam semula jadi telah dijadikan sebagai tempat untuk membangunkan bangunan ataupun pusat perniagaan dan pelancongan. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput panel pertama kita, yaitu Saudara Muhammad Adam bin Muhammad Ridwan dari Agensi Pembangunan Alam Sekitar Malaysia untuk menerangkan lebih lanjut mengenai apakah itu pencemaran alam sekitar. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurus majlis. Sebelum kita bincangkan tentang punca-punca berlakunya pencemaran, saya rasa lebih baik saya menerangkan terlebih dahulu apa itu pencemaran. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, pencemaran adalah sesuatu perbuatan yang mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah sarap. Pencemaran alam sekitar pula membawa maksud keadaan ataupun suasana sekeliling yang mengalami perubahan sifat fizikal alam daripada sesuatu yang cantik menjadi sesuatu yang kotor, berdebu, berlumpur dan tidak terurus. Seperti yang kita semua ketahui, masalah pencemaran alam sekitar di negara kita ini tidak pernah reda. Isu pencemaran alam sekitar juga merupakan masalah yang sering menjadi liputan utama akhbar pada masa kini. Kini, ramai masyarakat sedar akan kemerosotan alam sekitar akibat pelbagai kesan yang negatif. Kemerosotan alam sekitar telah mencapai krisis dan boleh dianggap sebagai bencana. Tidak keterlaluan jika saya katakan bahawa masalah ini akan menjadi sesuatu krisis nasional sekiranya tiada langkah yang proaktif dilaksanakan bagi membanteras pencemaran alam sekitar ini. Kita sebagai manusia dan insan yang bertanggungjawab mestilah memanfaatkan khazanah alam ini dengan sebaiknya untuk kebaikan bersama. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, tanpa rimbunan pokok, maka tadaan hujan untuk bekalan air akan semakin sedikit. Tanpa hutan, maka keupayaan untuk menyerap gas karbon dioksida di atmosfera akan berkurangan. Dan tanpa udara pula yang bebas bahan cemar, maka kesihatan semua makhluk akan terancam. Di sini, saya hendak menekankan bahawa pencemaran alam sekitar akan memberi pelbagai kesan yang buruk terhadap semua makhluk di dunia ini. Dalam usaha untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar, kita mestilah mempelajari dan mengkaji terlebih dahulu apakah punca berlakunya pencemaran ini. Untuk itu, saya akan menyerahkan pada panel kedua untuk mengupas dengan lebih lanjut tentang punca-punca pencemaran alam sekitar ini. Sekian daripada saya. Terima kasih Saudari Adam. Penjelasan yang cukup menarik dan mudah difahami. Saya percaya kita semua dapat memahami topik perbincangan kita pada hari ini. Seterusnya, saya mempersilakan panel kita yang kedua, yaitu Saudari Juliana Jacob Paul dari Kementerian Tenaga dan Teknologi Malaysia untuk menerangkan kepada kita semua tentang punca-punca yang menyebabkan terjadinya pencemaran alam sekitar. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator. Hadirin sekalian, punca utama dalam berlakunya pencemaran ini adalah sikap tidak bertanggungjawab individu mahupun sesebuah organisasi dalam pencemaran. Sebagai contoh, penebangan hutan dan penarahan bukit tanpa ada tindakan pemeliharaan seperti penanaman semula pokok telah menyebabkan flora dan fauna kehilangan habitat mereka. Hal ini menyebabkan berlaku bencana seperti tanah runtuh dan banjir kilat. Dengan ini, semua pihak mestilah mempunyai kesedaran tentang kesan dan akibat sekiranya berlaku pencemaran di negara kita. Dalam pada itu, pembakaran secara terbuka juga merupakan antara punca berlaku pencemaran alam sekitar. Hal ini jelas dapat dilihat berikutan pembakaran pokok-pokok tua di kawasan ladang dan hutan untuk tujuan penanaman semula. Pembakaran secara terbuka yang dilakukan oleh sesetengah pihak sebenarnya boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara.
Disebabkan pembakaran secara terbuka ini jugalah suhu bumi menjadi semakin meningkat dan keadaan cuaca di bumi semakin panas dan seterusnya membawa kepada pencemaran alam sekitar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Juliana. Pencemaran alam sekitar ini sudah tentu akan memberikan kesan yang buruk kepada kehidupan lain dan juga di sekitarnya. Oleh itu, marilah kita mendengarkan tentang kesan-kesan berlakunya pencemaran alam sekitar dari Saudari Nur Ain Alisa binti Nur Azam yang mewakili Jabatan Alam Sekitar dan Air Malaysia. Terima kasih saudari pengerusi, sidang hadirin serta ahli panel yang dihormati sekalian. Melihat kesan buruk pencemaran ini, saya berpendapat bahawa semua rakyat Malaysia telah mengetahui dan menontonnya di televisyen atau internet. Kesan yang amat dirasai sehingga sekarang akibat pencemaran alam sekitar ialah pemanasan global. Pemanasan global telah mengubah cuaca dan iklim dunia. Ribut taufan misalnya berlaku dengan amat kerap. Selain itu, berlakunya pencemaran serius secara global seperti kesan rumah hijau, pemusnahan ozon dan hujan asid. Sementara itu, pengeluaran gas monoksida iaitu sejenis gas beracun yang boleh membunuh sekiranya terkumpul dalam kawasan yang tertutup. Di samping itu, kesan pencemaran alam sekitar lain yang boleh terhasil adalah melalui penggunaan kenderaan bermotor iaitu plumbum. Plumbum merupakan sejenis bahan kimia yang sangat beracun dan boleh menyebabkan kerosakan otak terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Seterusnya, kita lihat pula kesan pencemaran air. Pencemaran toksik terdapat dalam air menyebabkan simptom kebas-kebas, sakit kepala, kabur penglihatan dan penuturan yang tidak betul. Setengahnya berakhir dengan kelumpuhan dan ada yang menemui maut. Tambahan pula, kesan daripada pencemaran yang berlaku bukan sahaja dialami oleh manusia, bahkan turut memberikan kesan kepada kehidupan yang lain. Antara kesan pencemaran yang banyak membunuh organisma laut di perairan cetek ialah kesan daripada tumpahan minyak ke laut. Contohnya, apabila tumpahan minyak berlaku dengan banyak berhampiran pesisiran pantai, ia mengubah lapisan minyak yang mengancam kehidupan laut serta burung. Tumpahan tersebut juga turut menjejaskan pembesaran dan kesuburan plankton yang boleh mengurangkan pembiakan makanan laut dalam jangka panjang dan akan menjejaskan sumber pendapatan nelayan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nur Ain atas penerangan sebentar tadi. Pencemaran alam sekitar ini haruslah diatasi bagi mengelakkan kesan buruk ini akan terus berlaku. Oleh itu, saya akan mempersilakan panel kita yang terakhir, yaitu Saudari Atika binti Muhammad Hafiz daripada Jabatan Sumber Perhutanan Malaysia untuk berkongsi tentang langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin sekalian, memang tidak dapat dinafikan bahawa kegiatan manusia dalam mengejar pembangunan dan kemajuan telah mengakibatkan pelbagai kesan pencemaran alam sekitar seperti yang telah dinyatakan oleh saudari Alisa sebentar tadi. Negara yang sedang membangun seperti negara Malaysia memerlukan pembangunan walaupun terpaksa mengorbankan alam sekitar pada kadar yang berpatutan. Pencemaran alam sekitar di negara Malaysia juga menjadi semakin serius dan kritikal. Oleh itu hadirin sekalian, langkah-langkah efektif telah diambil bagi menangani masalah berkaitan pencemaran ini. Untuk menangani dan membanteras kegiatan pencemaran alam sekitar ini, kerajaan iaitu di bawah Jabatan Alam Sekitar JAS telah menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1934 dan peraturan di bawahnya iaitu Akta 1974. Selain itu, JAS juga giat melaksanakan program dan kempen kesedaran kepada pihak khilaf bagi meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan penjagaan alam sekitar. Masyarakat juga perlulah memperhatikan 3R iaitu izinkan saya, reduce, reuse dan recycle bagi menggunakan bahan yang boleh digunakan semula dan mengurangkan sampah sarap. Oleh itu, dengan cara ini, pencemaran alam sekitar dapat dikurangkan dan secara tidak langsung,
kesedaran manusia terhadap alam sekitar dapat ditingkatkan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari Jovi. Terima kasih Saudari Atika. Kesimpulannya, pencemaran alam sekitar ini jelaslah merupakan satu masalah yang serius yang akan memudaratkan kehidupan di sekeliling, apatah lagi kehidupan yang tinggal di tempat itu. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengambil iktibar daripada isi perkongsian pada hari ini dan bersama-sama menangani masalah ini bermula dengan satu langkah kecil yang akan menyumbangkan perubahan yang besar dalam memelihara dan memelihara keseimbangan ekosistem yang kita miliki. Dengan ini, berakhirlah forum kita pada pagi ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini dan berkongsi maklumat mengenai pencemaran alam sekitar. Sekian sahaja daripada saya. Salam sejahtera.